Okay, hai. Jadi hari ini kita akan masuk kepada PDPR kita pada hari ini. So berjumpa lagi. Okay, so PDPR kita pada hari ini adalah berkaitan dengan cara-cara mencari nilai X ataupun pemfaktoran persamaan kuadratik. Jadi kalau soalan tanya apa itu penyelesaian persamaan kuadratik, so kebanyakan masanya kita akan selesaikan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okay, so tanpa melengah-lengahkan masa lagi, kita mulakan lecture kita pada hari ini. Okay. Okay. So sebelum ini kita sudah belajar macam mana cari punca-punca persamaan kuadratik daripada graf kan. Selain daripada itu, kita sudah belajar macam mana nak menentukan sama ada nilai-nilai X itu memuaskan ataupun tidak persamaan kuadratik tersebut. Jadi hari ini kita nak menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah yang saat kita panggil sebagai pemfaktoran. Kaedah ini. Apakah kaedah pemfaktoran? Okey. So, kita tengok dulu langkah-langkah dia untuk memfaktorkan sesuatu persamaan kuadratik. Dia ada 3 langkah. 3 langkah actually. Step 1 ialah, kalau ada apa-apa operasi, kembangkan. Kalau ada benda yang di kanan tu, kita pindahkan ke kiri. Kita mesti dapatkan bentuk arm dia. Bentuk arm bermaksud sebelah kanan pastikan sama dengan kosong. Lepas tu, step yang kedua, tekan kalkulator. Hari ini kita belajar shortcut daripada kalkulator terus dapat jawapan dia. Selepas dapat jawapan dari kalkulator, tulis X1, X2 dan kita buat pemfaktoran. Jadi sebelum kita buat apa-apa, kita belajar dulu macam mana nak tekan kalkulator. Tengok sini dia ada nota ni iaitu mod 5, lepas tu 3. So kita akan tengok video dulu macam mana nak buat ataupun macam mana nak tekan kalkulator. So dia ada satu soalan contoh di situ, kamu boleh keluarkan kalkulator, sama-sama menekan sambil lihat demonstrasi. Cara-cara menekan kalkulator untuk menyelesaikan ataupun mencari punca bagi persamaan kuadratik. Jadi sebelum kamu menggunakan teknik ini, yang pertama pastikan persamaan kuadratik kamu sudah dalam bentuk arm. Bermaksud kalau ada operasi yang di atas ni kamu perlu selesaikanlah. Jadi jadikan dia bentuk arm. Lepas tu kenal pasti A, B dan C. Jadi kaedah dia dalam kalkulator ni, pastikan kalkulator kamu kalkulator saintifik. Kamu tekan mod 5. Tekan mod dia, kamu ubah mod kalkulator kamu. Tekan mod. So dia ada 1 sampai 8, kamu pilih 5. Apabila kamu tekan 5 tu, dia ada 1 sampai 4. Jadi apa yang serupa dengan bentuk arm persamaan kuadratik, kamu pilih 3. Jadi dia akan tanya A, B, C. Jadi kamu isilah, sebab itu kamu kenal pasti A, B, C itu berapa. So A dia adalah 2. 2, kamu tekan sama dengan, dia akan move pergi ke B ni. B berapa tadi? B ialah negatif 13. C ialah 20. Tekan sekali lagi. Jadi dia akan ada 2 jawapan, sebab biasanya persamaan kuadratik dia ada 2 jawapan. Jadi kita dapati X1 dia sama dengan 4. Tekan sekali lagi sama dengan yang di bawah tu, dapat jawapan yang kedua. So X2 akan sama dengan 5/2. Lepas tu kita akan belajarlah, dan nanti cikgu akan teruskan penerangan berkenaan dengan macam mana kamu nak isi pemfaktoran di sini. Cuma sekarang hari ini video ni adalah berkenaan dengan macam mana kita boleh cari terus menggunakan kalkulator 2 punca persamaan kuadratik. So itu ialah video cara-cara menggunakan kalkulator tekan. So ingat, gunakan mod 5, lepas tu pilih 3. Tak apa, kita akan ada 4 contoh di sini untuk kamu cuba.
Okey, so kita terus kepada contoh cara-cara menyelesaikan persamaan kuadratik. Mulakan dengan yang paling senang sekali, iaitu soalan A. Kenapa A senang? Sebab A itu sudah dalam bentuk iaitu X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan 0. Sudah dalam bentuk kan? Di mana A dia berapa sini? Kalau tak tulis apa-apa. A ialah 1. B dia adalah negatif 5. C dia akan menjadi 6 kan? Okey, so keluarkan kalkulator. So kita mula tekanlah. Tetapi sebelum itu, untuk memudahkan kamu, cikgu sarankanlah kalau kamu takut salah kan, ataupun takut lupa, buat dot kurungan cukup besar, tulis sama dengan 0. Ini X1 berapa, X2 berapa. Okey, kenapa kita buat itu? Sebab ada langkah penting di sini. Langkah ini dipanggil sebagai langkah pemfaktoran. Okey, balik kepada soalan tadi. Okey, kita cuba tekan dia. A dia ialah 1. Tukar mod dulu. Mod dia adalah mod 5. Daripada 5 tu pilih lagi 3. Okey, A1 tekan sama dengan B ialah negatif 5. Tekan lagi sama dengan C ialah 6. Okey, so sudah habis key in, tekan sekali lagi sama dengan tu, kamu akan dapat jawapan dia berapa. So X1 ialah Okey, so X1 dia adalah 3. X2 akan menjadi 2. So masukkan ke dalam sini. Cara kita nak buat pemfaktoran, jawapan pertama isi di tempat pertama, jawapan yang kedua isi di sini. So apabila kita isi, seolah-olah kamu nak pindahkan benda ini, pindah ke sebelah, seolah-olah kamu nak pindah dia ke sebelah kiri. Kalau dia nombor yang tunggal lah, tak ada pecahan ke. Okay, so ini akan menjadi X positif pindah sebelah, X tolak 3. Ini pun sama, positif pindah sebelah, dia akan menjadi X 2 pindah sebelah menjadi tolak 2. So itulah pengisian dia. Kalau disemak pun dia akan semak macam ni. Bentuk betul, 1 markah. Ada langkah perfaktoran 1. Jawapan dua-dua betul, kamu layak dapat 2 markah. Di mana markah penuh untuk soalan persamaan kuadratik adalah 4 lah. Okay, so itu ialah soalan 1. Kalau kamu nak cuba kendiri pun bolehlah, kamu boleh pause video cikgu ni. Okay. Now, kita pergi ke soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. X kuasa 2 tambah 7/2X sama dengan 2. Apa step yang pertama dia? Okay. Step yang pertama dia, apa-apa yang ada di kiri tu, di kanan kamu pindahkan ke sebelah kiri. So dia akan menjadi X kuasa 2 tambah 7/2X. Positif pindah sebelah, tolaklah. Ini pindahkan ke sebelah. Positif pindah sebelah, tolak 2 sama dengan 0. Ini bentuk ini agak janggal. Kenapa? Dia ada 2 sini. Ada per 2. Jadi, untuk jadikan dia sebaris sahaja, kita mesti buang 2 tu. Apa cara dia? Apa cara nak buang 2 yang ada di bawah tu? Nak buang bawah, kita darab dia dengan nombor yang sama. Bermaksud sini semua darab 2, ini semua darab 2, ini semua darab dengan 2. Okey, kalau saya darab 2, apa jadinya? Okey, so ini bawah ni, 2 darab X kuasa 2, dia akan menjadi 2X kuasa 2. Okey, 2 dengan 2 ni kalau didarab dia akan potong-potong. Apa yang tinggal? Tinggal atas lah, tinggal 7. Jangan lupa X tu sebenarnya di atas, 7X. 2 darab 2 negatif 4. Ini baru betul lah. Okey, kita ulang seperti proses soalan A tadi. Cari jawapan dia. Jangan lupa seperti yang tips yang cikgu bagi tu, lukis kurungan dia dulu sama dengan 0, baru kamu cari X1, X2. Okay, kalau you rasa penerangan cikgu terlalu laju, you pause dia lah, guna pause and play, itu kaedah dia.
Okay. So tekan AC, reset balik semua data kamu. Butang AC saja. Jangan tekan mode, jangan tukar. Kalau kamu tekan AC, dia punya mode tu masih sama. Okay. So berapa A dia sekarang? Soalan B ni. A ialah 2 kan? B ialah 7. C dia adalah negatif 4. Okay. Tekan sekali lagi, apa jawapannya? Kamu akan dapat jawapan yang pelik sikit, iaitu X1 ni. Tak pelik lah, dia cuma janggal sikit. 1/2. X2 negatif 4. Bagi pelajar yang lemah ataupun pelajar yang kelas hujung ataupun kelas tengah pun ada yang lemah dia punya algebra tu, cikgu sarankan kamu isi ini dulu. Isi nombor tunggal ni ke atas. Okay, negatif 4 ni. Okay, apa pengisian dia? X, kalau negatif 4 ni, kamu pindah sebelah, apa jadinya? Dia akan menjadi tambah kan? So, X tambah 4. Okay, benda ni jangan tunjukkan di jawapan akhir ya. Pastikan dia kemaslah. Okay. Yang kedua ni pula, dia tak boleh tulis, jangan tulis macam ini. X ini kan positif, kamu pindah X minus 1/2. Tak boleh. Kalau pemeriksa tengok ada pecahan dalam kurungan ini, dia tahulah kamu sedang melakukan penipuan menggunakan kalkulator. Kalau kita nak menipu pun, pastikan menipukan secara dalam langkah yang sah. Okay, kaedah dia ialah ni. Ini kan 2 kan? Ini ialah 2 ada di bawah tu. Kita pindah dulu. 1/2. Apa maksud per tu? Per ialah bahagikan. Kalau pindahkan ke sebelah, dia akan menjadi 2 darab X. So, kita tulis dulu. Dia menjadi 2X. Lepas tu, apa yang tinggal? 1 kan? Yang tinggal positif 1 ni. Positif 1 nak pindah sebelah, negatif 1. Cikgu ulang baliklah. Kalau jawapan let's say jawapan dia ialah 3/5. Apa pengisian dia? Pengisian dia adalah, ini pindah sebelah dulu, dia menjadi 5X. Apa yang tinggal di sebelah kanan? 3. Positif 3. Positif 3 pindah sebelah, negatif 3. Itulah cara dia. Sekiranya salah satu puncak ataupun salah satu nilai X merupakan pecahan. Okay. So, itu ialah soalan yang kedua. Right, kita move on kepada C. Memang tidak ada pause. So, kamu yang pause and play sampai kamu faham. Soalan C dengan D. Okay. Untuk soalan C ni, dia memerlukan kemahiran algebra ataupun kembang-kembang ni. So, soalan C, X/2 sama dengan 5X tolak 24 per X tolak 4. Okay. Kalau dua-dua belah merupakan pecahan, kaedah dia adalah, okay, sebelah sini yang bawah darab benda yang di atas sebelah kanan tu. Same thing. Sebelah kanan tu, yang bawah ni, X tolak 4 tu, darab ke sebelah juga. Tetapi jangan darab label bawah dia. Label bawah darab atas, ini bawah pun darab atas, menyeberangi dia. Jadi untuk sebelah sini kamu tulis dulu, tulis X dia. Okay, X akan partner dengan apa? X tadi kan dia partner dengan X tolak 4 kan. So X tolak 4 sama dengan, biasanya kita tulis yang tunggal lah. 2 ni kan dia partner dengan 5X tolak 24 kan. So, kamu tulis 2 dulu. 2 akan partner dengan 5X tolak 24. Okay. Yang ini lebih mudah lah. Apabila kamu sudah tulis yang tunggal ni, yang single tu tulis di luar, senang kamu nak darab. Darab masuk dia. So, ini menjadi X kuasa 2 tolak 4X sama dengan 2 darab 5 berapa? 10X tolak ini 48. Okay, lepas tu kumpulkan di sebelah. Ini semua sudah kita buat lah dalam minggu-minggu lepas tu.
tolak 4x. Tulis dulu penduduk asal dia iaitu x kuasa 2 tolak 4x. Baru kamu pindah yang baru tu ke sebelah. Okay. 10x pindah sebelah menjadi tolak 10x. Negatif 48 pindah sebelah menjadi positif 48. Sama dengan kosong. Mana yang saya boleh ringkaskan? Biasanya ringkaskan tengah ni lah. Ambil sekali dengan simbol dia. Okay. Apa yang kita dapat? Alright. Kejap, cikgu kecilkan supaya kamu nampak the whole thing. So, apabila kita kira, guna kalkulator ke, depend macam mana kamu kira. So, negatif 4 tolak 10 berapa? Tekan kalkulator. Negatif 4 tolak 10. X dengan X dikira. So, negatif 14. Jangan lupa tulis balik X dia. Plus with 48. Ini sudah am kah? Sudah am kan? Okey, ini sudah layak satu markah kan? Sebab dia sudah dapat bentuk am. So, daripada bentuk am tu, terus buat dua kurungan. Tulis sama dengan kosong. Tulis X1 berapa? X2 berapa? Tekan kalkulator. Okey, jom tekan sama-sama. A dia adalah berapa? A di depan ya. Ini ialah A. Bagi siapa yang lupa, A ialah 1. B ialah di sini. Negatif 14. C ialah 48. Okey, berapa jawapan 1? Alright, so ada ya, depend lah, kadang-kadang kalkulator bagi jawapan yang kedua dulu. Tak ada masalah. 8 kan? Lagi 1 ialah 6. Kalau nombor tunggal ni senang lah. Naik atas saja. Apa pengisian dia? Pengisian di sini ialah X minus 8. Sebab positif kan? Positif pindah sebelah. Jadi tolak. Ini ialah X tolak 6. Okay? That one is for C. Ya? Okay? Kalau ada operasi, kamu mesti buat dulu sehinggalah dapat bentuk am dia. Alright, D lagi. Kita buat D. Soalan D, dia banyak darab dia. Alright, salin dulu soalan dia. Soalan dia adalah Y. Tak semestinya X. Sometimes the question is in the form of Y. Ini pun sudah biasa buat di sekolah, bukan sekolah rendah, di menengah rendah. Okay, macam mana nak kembangkan ini? Okay, sebelah kanan senang kan? Sebelah kanan you just perlu darab satu-satu. Sebelah kiri ni yang pening sikit. Okay, kalau kamu takut kalau kamu takut kamu confuse. Kurungan pertama tu bahagikan dia kepada 2. Satu ialah Y, satu ialah positif 2. Okay, kita buat slowly ya. Okay. Y darab Y berapa? Y kuasa 2. Lepas tu belum habis kan, dia mesti darab satu-satu. Y darab positif 1. We have Y. Kadang-kadang ada pelajar suka tulis 1Y. Tak ada masalah juga. Okay, sudah habis darab 2-2. Guna pula yang sebelah ni. Positif 2 ni. Positif 2 darab Y. Positif 2Y. Positif 2 darab 1. Positif 1. Positif 2. Sama dengan, kalau takut silap, jangan terus pindah. Kembangkan dulu. Ini akan menjadi 2Y. Darab lagi 11. 22. Then kamu pindahkan. Y sama juga. Cikgu selalu gunakan penduduk asal. Jangan Y tambah 2Y berapa tadi? Ini ialah 3Y kan? Y tambah 2Y ialah 3Y tambah 2. Penduduk asal jangan kamu ubah yang sebelah kiri ni. Then baru kamu pindah. Ini pindah sebelah. Tolak 2Y. Positif pindah sebelah. Tolak 22 sama dengan kosong. Mana yang boleh ditolak, kamu kumpulkan dia. Ni. 3 dengan negatif 2 tu. 3 tolak 2 berapa? 1 kan? Positif kan?
So ada positif 3 tolak 2. So tambah 1y 2 tolak 22. If you not sure, tekan kalkulator. So the answer is nombor dengan nombor ni. 2 dengan negatif 22, jawapan dia adalah negatif 20. Sudah dapat bentuk am, kerja kamu senanglah. Buat 2 kurungan. Jangan tulis X lagi. Ini ialah Y. Y1 berapa? Y2 berapa? Now, tekan kalkulator dia. Okay. Tekan AC sahaja. Nilai-nilai yang lama tu dia akan reset. A ialah 1 yang di depan kuasa 2 tu. B ialah 1. C ialah negatif 20. Now we have the first answer is 4. The second is negative 5. Easy lah. Kalau dia pecahan saja yang susah kita naikkan ke atas. So apakah pemfaktoran dia di sini? Pindah saja positif jadi negatif. So Y minus 4. This one is Y positif 5 pindah ke sebelah menjadi positif 5. Negatif pindah sebelah, negatif pindah sebelah menjadi positif. Okay, so itulah kemahiran dia. Jadi sebelum kita tamatkan lesson ini, sebenarnya untuk pemfaktoran ni yang susah mana? Yang susah sini sebenarnya. Daripada awal sehingga kamu dapat bentuk am. Kalau disemak pun, sini baru kamu dapat markah. Jadi pastikan sepanjang proses ini jangan buat silap. Okay, kalau kembang betul-betul. So sini 1 markah, ada pemfaktoran 1 markah, jawapan betul ikut jawapan yang dalam skema dapat 2 markah. So you layaklah dapat 4 markah. Okay, kalau pengembangan ni jangan buat silap. Bagi perhatian sikit, terutamanya algebra kamu. So itu sajalah penerangan untuk lesson kali ini. Cuma sebelum kita tamatkan, jangan lupa mesti ada praktis dia lah. Nanti dalam nota cikgu akan attach dia. Buat soalan ini. Okay. Jika ada apa-apa soalan, jangan malu. Okay. You can share, you can ask. Sama ada melalui grup umum ataupun kamu boleh direct, okay, personal message kepada cikgu. Kalau cikgu memang ada on laptop, cikgu akan bagi penerangan bertulis lah. Kalau tidak ada, so cikgu akan pakai voice message ataupun terangkan secara spontan lah. Okay, so that's it. Sehingga kita berjumpa lagi. Okay, see you.